A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersiaran sekali lagi untuk kuliah subuh tuan-tuan sekalian. Taman Syurga Maya, dan selamat mengikuti kuliah ilmu ke Taman-Taman Syurga buat semua tim kuliah subuh Samsul Debat TKSSD. Baiklah tuan-tuan dan sekalian, pada hari ini kita sambung, iaitu kita bercerita tentang tajuk memusuhi syaitan. Apapun, terima kasih banyak saya ucapkan, alu-aluan terima kasih kepada pihak sendi yang telah sudi menaja program kuliah subuh pada hari ini, yang mana memang baik untuk golongan yang lanjut usia, yang dah mula sakit lutut, kan, yang mula pijak sakit, lenguh, semayang pun dah duduk kursi je, insya-Allah mudah-mudahan dapat memberikan kekuatan ikhtiar kita tuan-tuan sekalian dengan produk sendi yang sangat hebat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila bercerita tentang memusuhi syaitan ini, saya sambung kitab Muka Syafatul Qulub pada Imam Al-Ghazali, iaitu wajib orang mukmin menyintai ulama dan orang-orang soleh, mengikuti nasihat mereka, menjauhi amal buruk dan menjadikan syaitan sebagai musuh. Allah SWT berfirman, sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Musuhilah dia dengan taat kepada Allah. Jangan kita mentaati dengan berbuat maksiat. Tapi kita taat kepada Allah, tapi kita buat maksiat. Takutlah darinya dalam segala keadaan, perilaku dan akidahmu. Kena takut kita kepada Allah. Apabila buat sesuatu, telitilah. Barangkali riak, mohonlah perlindungan darinya kepada Tuhanmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menggariskan untuk kami satu garis seraya bersabda, ini jalan Allah. Dia buat satu garisan. Nabi buat satu garisan, ini jalan Allah. Kemudian baginda menggariskan beberapa garis di kanan dan kirinya, ini adalah beberapa jalan syaitan. Beberapa jalan syaitan di mana syaitan menyeru kepadanya. Maknanya dalam hidup kita ni ada garis-garis yang mana syaitan akan mengganggu kita. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, sesungguhnya itu jalanku yang lurus, ikutilah ia dan jangan ikuti jalan-jalan syaitan, nanti bercerai-berai kamu dari jalannya, iaitu jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153. Rasulullah SAW menerangkan kepada kami banyaknya jalan syaitan. Dirawikan dari Nabi SAW, baginda bersabda, syaitan telah mencekik seorang jariah, terlintas dalam hati keluarganya untuk mengubatinya pada seorang rahib-rahib ni, macam Sami, macam orang yang kuat agama, yang tolak dunia lah. Dan mereka membawanya kepada rahib, namun dia selalu menolak, tapi akhirnya menerima juga. Ketika jariah itu berada di rumah rahib untuk diubati, syaitan selalu menggodanya hingga dia menghamilkan jariah itu. Nampak? Yang rahib ni kata, bukan nak cerita rahib apa ni, bukan kata rahib agama-agama lain ni, tak. Kita cerita ni, rahib ni maknanya gambaran bahasa digunakan dalam kitab ni. Rahib ni adalah orang yang kuat agama, kan? Bayangkanlah dia bila berada jariah ni datang nak mengubat diri dia daripada sakit, kan, daripada sakit, tapi rahib ni mengambil kesempatan sebab dah terpengaruh dengan bisikan syaitan. Sampailah dia menyebabkan perempuan itu hamil. Lalu syaitan berkata, celamu akan terbongkar bila keluarganya datang. Dia kata. Kalau keluarga dia datang, habislah kau, katakan. Jadi bunuhlah dia dan katakan pada keluarganya dia telah mati. Syaitan dibisik lagi. Dia tak ya pula, dia kata. Dia dah hilang pedoman, dah tak teringat Allah Ta'ala. Dia bunuh pula perempuan tu, maka ditanam tu dan dikuburkannya. Kemudian syaitan tu pergi pada keluarganya dan mengatakan, tengok saya jahat tak jahat setan ni, tuan-tuan. Pergi pula kat keluarga tu, dia mengatakan bahawa jariah tu telah membunuh anak dia tu dan telah dikuburkan. Keluarga itu segera menemui rahib dan hendak membunuhnya. Lalu syaitan berkata, syaitan kata apa? Syaitan kata, aku yang mencekiknya dan aku pula yang menghasut keluarganya. Maka taatlah kepadaku, tentu aku akan selamatkan kau dari neraka. Syaitan tu bisik lagi dekat rahib tu. Dia kata, aku yang beritahu. Aku yang sebenarnya yang menjadikan dia macam tu. Kalau kau nak, kau taat padaku, aku akan selamatkan kau dari neraka. Rahib tu bertanya, dengan cara apa? Kau sujudlah kepada aku 2 kali. Rahib ni dah terdesak, dah takut, dah hilang pegangan dan pedoman dia. Dia sujud kepada syaitan 2 kali, bersungguh-sungguh. Kemudian lalu syaitan berkata, sesungguhnya aku tidak mahu bertanggungjawab ke atasmu. Demikianlah disebutkan oleh Allah SWT. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia kafirlah, setelah dia kafir, syaitan berkata, sesungguhnya aku bebas dari engkau. Surah Al-Hashr ayat 16. Nak tunjukkan jahat syaitan ni, tuan-tuan.
Dia suruh kita buat jahat, dia suruh akhirnya dia tak tanggungjawab pun. Sebab syaitan memang berjanji, berazam nak sesatkan umat manusia ni. Dirawikan bahawa Iblis bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikanku sebagai pilihannya dan memperlakukanku pada sesuatu yang dikehendaki. Setelah itu, jika dia mahu memasukkanku ke neraka, kedemikian ini adil atau tidak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu terdiam sejenak lalu berkata, wahai kamu, jika dia jadikan kamu untuk sesuatu yang kau kehendaki, maka jangan tanyakan perbuatannya. Dia semakin rosak. Lalu Iblis berkata, demi Allah wahai Syafi'i, aku telah menjerumuskan dengan pertanyaanku ini 70,000 abid sehingga mereka keluar dari buku ibadah. Ketahuilah, hati ibarat gedung pertahanan. Hati kita ni ibarat gedung pertahanan dan syaitan itu musuh yang hendak menyusup ke dalamnya sehingga menguasai dan memerintah. Tidak mampu menjaga pertahanan dari musuh kecuali dengan menjaga pintu gedung dan celah-celahnya. Tapi juga tidak mampu menjaganya kecuali harus mengetahuinya. Maka menjaga hati dari godaan syaitan adalah wajib, yakni fardu ain, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan saranan untuk melakukan wajib adalah wajib pula. Jika kita tidak mampu menolak syaitan kecuali mengetahui lorong-lorongnya, maka mengetahui lorong-lorong itu menjadi wajib. Sedangkan lorong dan pintu-pintunya sebagai sifat hamba adalah banyak. Antaranya adalah sifat marah, sifat syahwat. Marah merupakan belenggu akal. Jika akal lemah, pasukan syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan seseorang itu adalah seperti permainan syaitan, seperti anak kecil memainkan bola. Dan telah tersebut bahawa Ba'dul Awliya berkata kepada Iblis, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau boleh mengalahkan manusia. Iblis berkata, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau mengalahkan, perlihatkan aku, balik semula Dia berkata kepada Iblis, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau mengalahkan manusia. Maka Iblis berkata, aku mengalahkannya ketika marah dan berkeinginan. Nampak? Bila dia terlampau nak sesuatu, nafsu dia nak sesuatu, masa tu syaitan mainkan peranan dia. Lorong lain adalah kerakusan, yakni tamak, tuan-tuan. Boleh jadi kerakusan membuat seseorang buta dan tuli ketika syaitan menggoda dan menawarkan segala cara untuk mencapai keinginannya, meskipun cara itu mungkar dan keji. Dirawikan bahawa Nabi Nuh AS menaiki kapalnya beserta dengan semua jenis binatang dan manusia yang berpasang-pasangan sebagaimana perintah Allah. Tiba-tiba dia melihat seorang tua yang tidak dikenalinya berada di dalam perahunya itu. Maka Nuh bertanya, mengapa engkau masuk? Dia berkata, aku masuk hendak menggoda hati teman-temanmu hingga hati mereka bersamaku. Meskipun badan mereka bersamamu. Nuh berkata, keluarlah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau dilaknati. Iblis menjawab, dengan 5 cara akan kuhancurkan manusia. Iblis jawab lagi. 3 di antaranya akan kuceritakan padamu, tapi yang 2 tidak. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahawa yang tidak itu kau tidak memerlukannya. Mintalah agar dia menceritakan yang 2 sahaja. Kemudian Nuh berkata, apa yang 2 itu? Iblis menjawab, keduanya itu ialah tidak mendustakan dan tidak mengingkariku. Dengan keduanya kuhancurkan manusia itu rakus dan hasad. Dengan hasad aku dilaknati dan direjam, adapun rakus telah menyebabkan Adam terkeluar dari syurga, maka aku menggodanya dengan kerakusan. Nampak makna kata dia akan kalau orang yang tidak mendustakan syaitan dan tidak mengingkari syaitan, lalu dalam satu lagi dengan kerakusan dan hasad dengki, itu adalah 2 cara yang mana syaitan akan menghancurkan kita semua. Nauzubillah. Minta jauhkan tuan-tuan dan lorong lain adalah kenyang makan meskipun halal. Nampak? Makan benda halal tapi terlalu kenyang. Itu pun cara syaitan nak hasut kita. Sebab kenyang akan menguatkan syahwat sebagai pedang syaitan. Telah dirawikan bahawa Yahya AS nampak Iblis membawa penjerat. Lalu Yahya berkata, ya Iblis, penjerat apa itu? Iblis berkata, inilah syahwatku pakai menjerat manusia. Nabi Yahya AS berkata, adakah aku akan dijerat? Iblis menjawab, jika kamu kenyang, ku beratkan kau dari salat dan zikir. Nabi Yahya AS bertanya lagi, adakah selain itu? Iblis menjawab tidak. Lalu Nabi Yahya berkata, kerana Allah semata-mata, demi Allah perutku takkan ku penuhi makanan selama-lamanya. Maknanya dia takkan penuhkan. Makan sekadar makan saja. Iblis juga berkata, demi Allah, aku akan menggoda manusia di sepanjang hayatnya. Adapun lorong iblis yang lain ialah suka berhias pada pakaian dan rumah oleh perempuan. Tengok, suka berhias rumah dan pakaian oleh perempuan ini juga adalah merupakan lorong iblis yang akan mengganggu kita. Syaitan selalu menghasut orang untuk itu sehingga kan dia kerugian umur dia takkan sedar sampai mati bahawa dia di jalan syaitan yang mengikuti hawa nafsu yang berakibat buruk. Walauzubillah. Nak buat rumah besar-besar,
nak buat itu, nak buat ini. Oh, tak cukup tu, nak beli ini, nak beli ini. Baju nak lawa-lawa. Sudahnya baju berapa helai je pakai. Lepas tu lah pakai dah boring pula. Faham? Akhirnya dia mensia-siakan hidupnya dengan perkara-perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan kata tak boleh, tapi berpada-pada. Jangan berlebih-lebihan. Sebab itulah lorong syaitan dan iblis akan mengganggu kita. Sedangkan tamak juga merupakan lorong iblis. Safwan bin Salim telah meriwayatkan bahawa iblis menjelma sebagai Abdullah bin Hanzalah. Safwan menegurnya, "Hai Ibnu Hanzalah, peliharalah apa yang ku ajarkan padamu." Ibnu Hanzalah menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Safwan berkata, "Ya Hanzalah, fikirlah. Jika baik, ambillah. Jika tidak, buang saja. Janganlah kamu minta selain Allah. Lihatlah bagaimana engkau marah. Sesungguhnya aku memiliki ketika engkau marah." Demikian pula sifat tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa kelam kabut juga merupakan termasuk dalam lorong syaitan. Rasulullah SAW bersabda, tergesa-gesa itu dari syaitan dan berhati-hati dari Allah. Allah, kan? Maknanya kalau berhati-hati tu, maknanya dia daripada Allah tu. Allah suruh kita tenang, suruh kita sabar. Tapi kalau tergesa-gesa, tu kerja syaitan, tuan-tuan. Ketika tergesa-gesa, syaitan akan meniupkan kejahatannya kepada seseorang sekiranya dia tidak tahu. Dirawikan bahawa ketika Isa bin Maryam alaihissalam lahir, syaitan datang kepada iblis lalu berkata, arca-arca telah terjungkir kepalanya. Iblis berkata, ini tidak mendapatkan sesuatu. Namun kemudian dia mendapati Isa telah lahir dan sedang dikerumuni oleh malaikat. Iblis lalu kembali dan berkata kepada syaitan-syaitan, malam tadi seorang Nabi telah lahir. Setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak, aku pasti berada di sisinya. Tetapi kali ini tidak. Hentikan menyembah akan berhala mulai malam ini dan datangilah Bani Adam bersama-sama dengan tergesa-gesa. Dirham, nampak nak datang. Maknanya tak boleh nak goda. Bila diingatkan, kan dia akan datang kacau tu bila orang beranak, ada macam-macam lah dibisikkan benda-benda kan. Sebab dengan harapan kalau mati besok ikut setan ni. Tapi yang ni tak dapat. Punya hebatnya sebab apa? Maryam ni dan juga Isa alaihissalam ni terpelihara oleh Allah Ta'ala daripada gangguan iblis dan syaitan. Dirham, dinar, ternakan, kebun dan segala rupa harta adalah lorong-lorong syaitan pula. Sabit Al-Banani berkata, ketika Rasulullah SAW diutus, iblis berkata kepada syaitan-syaitan, lihatlah ada kejadian baru. Segera mereka berkata, aku datang dari kalian yang baik. Iblis pergi lalu datang lagi. Lalu berkata, Allah telah mengutus Muhammad SAW. Sabit berkata, iblis mengutus syaitan-syaitan datang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka pergi dengan sia-sia sahaja. Dan berkata, tak sehari pun mereka boleh kugoda. Mereka pergi untuk solat lalu terhapus lagi. Iblis berkata kepada mereka, barangkali Allah telah membukakan dunia kepada mereka, maka sebahagian mereka kami perlukan. Kemudian, bakhil dan takut fakir juga merupakan lorong iblis. Tidak mahu sedekah dan infak. Justru mengundang akan seksa yang pedih. Keburukan bakhil adalah rakus. Mengumpulkan harta sebagai umpan syaitan-syaitan. Nampak bakhil, tamak, kan? Bakhil dan takut fakir, kan? Itu semua perasaan yang kita kena jauhkan sebab itu adalah lorong supaya syaitan datang kepada kita. Demikianlah halnya sebagai lorong syaitan, iaitu fanatik kepada mazhab, syirik, bermusuhan dan memandang hina kepada pihak yang lain. Semua itulah yang akan merosakkan abid dan fasik. Hasan radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku bahawa iblis berkata, telah kujerat umat Muhammad SAW yang derhaka. Namun mereka pecahkan punggungku dengan istighfar. Lalu kujerat mereka dengan dosa yang tidak boleh diampunkan, iaitu syirik. Mereka tidak sedar bahawa hal itu akan menarik mereka kepada maksiat. Bahkan su'zan, bersangka buruk terhadap kaum muslimin juga adalah lorong syaitan. Maka wajib bagi seseorang, kita semua menghindarkan perasaan su'zan, bersangka buruk kepada orang lain ini. Sesungguhnya orang yang su'zan ini amat keji batinnya. Kan? Ibnu Ishaq berkata ketika kufar Quraisy melihat para sahabat Nabi SAW berhijrah dan sedar bahawa mereka akan menyusun kekuatan memerangi mereka, segera kufar Quraisy itu mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Darun Nadwah iaitu rumah Qusay bin Kilab. Orang Quraisy selalu memutuskan perkara di situ. Tidak pernah ada suku lain masuk ke situ semenjak 40 tahun. Dalam pertemuan itu datang iblis menyerupai seorang tua Najd daripada kaum Najd, kan? Yang mana dia berdiri di pintu nampak seperti seorang yang agung memakai pakaian kebesaran dari sutera. Mereka bertanya, dari mana kamu? Dia berkata, dari Najd, datang untuk mendengar pendapatmu. Barangkali aku boleh menyumbang fikiran. Mereka berkata, silakan masuk. Dia masuk dan mereka bercakap tentang Nabi SAW. Mereka berjumlah 100 orang. Ada mengatakan 15 orang. Abul Bahari yang terbunuh kafir di peperangan Badar berkata, kurang saja di dalam penjara.
Orang Najd itu berkata itu tidak baik. Jika kalian memenjarakannya, tentu teman-teman dia akan membebaskannya. Aswad bin Rabi'ah bin Amr al-Almiri berpendapat pula, halau dia dari negeri ini dan biarkan dia bersendirian. Orang Najd itu berpendapat, itu tidak bijaksana. Jika kalian mengusirnya, tentu akan banyak pengikutnya. Sebab dia pandai berbicara dengan manis. Kemudian Abu Jahal berpendapat, sebaiknya setiap kabilah mengirimkan pemudanya yang terkuat. Kita beri mereka pedang yang tajam dan suruh mereka bunuh Muhammad. Tentu Bani Abdul Manaf tidak berani melawan kita. Orang Najd itu berkata, itulah pendapat yang paling tepat. Mereka pun bersurai dengan membawa keputusan itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu menunjukkan sifat syaitan tadi. Najd itu tadi sebenarnya adalah syaitan yang menjelma, iblis yang menyerupai kaum Najd itu dan memberi pandangan, dia menghasut orang supaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak lagi yang saya nak kongsikan kepada anda tentang memusuhi syaitan ini. Insya-Allah ada lagi sambungannya, tapi anda pastikan terus bersama dengan saya di dalam kuliah subuh esok untuk mengikuti sambungan tajuk memusuhi syaitan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun sekali lagi, ucapkan terima kasih banyak kepada Produk Sendi yang telah sudi menaja program kuliah subuh kita pagi ini. Pada siapa yang berhasrat untuk mendapatkan produk sendi ini, ada satu ubat minum dan satu lagi ubat sapu. Kedua-duanya perlu makan, insya-Allah. Mudah-mudahan baik untuk lutut kita, khususnya sendi-sendi kita mana yang lemah tu, insya-Allah mudah-mudahan boleh diubati. Itu saja untuk kali ini tuan-tuan sekalian. Kita jumpa lagi esok pada hari dan waktu yang sama, insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.